tindakan yang akan kita ambil. Saya suka perkataan mendahului virus itu daripada ia terus datang. Kebanyakan negeri di Malaysia sekarang diwartakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang mana rentas negeri tidak dibenarkan. Pun begitu, di peringkat Majlis Keselamatan Negara Negeri Pahang, apakah risk management ataupun pengurusan risiko jika tercetusnya wabak COVID-19 di negeri Pahang, dan pastinya ini kita tidak mahu, tetapi bagaimana pengurusan risiko ataupun risk management di peringkat negeri Pahang? Terima kasih. Bagi peringkat negeri Pahang, setiap kes yang muncul itu, contohnya kalau katalah semalam ada satu kes, secepat mungkin semua pihak pengurusan yang berkaitan, dan kita akan mengadakan pertemuan dengan semua agensi-agensi yang berkaitan. Sekiranya kes tu petang semalam, malam tadi kita dah mula bersidang, membincangkan apakah tindakan-tindakan yang bakal diambil, berapa banyak sisi satu yang first contact satu yang akan kita kuarantinkan, apakah tindakan-tindakan selanjutnya bagi sisi 2, sisi 3, sehingga ke sisi yang keempat, sebab kita nak mendahului jangkitan itu daripada dia terus merebak. Selain daripada itu, kita terus membincangkan tentang kaedah-kaedah pengawalan yang sesuai untuk kita ambil selaras dengan SOP yang telah pun ditetapkan oleh peringkat persekutuan, dan juga selaras dengan keadaan bentuk dan geografi negeri Pahang sendiri. Dari segi kawalan keselamatan, kawalan keluar masuk, dari segi kawalan oleh pihak kesihatan, swab test, segala-galanya kita ambil tindakan dengan pantas. Dan kalau kes itu semalam, pagi tadi kita dah berbincang, by hari ini, mulai daripada pagi ini dan seterusnya, segala-galanya telah pun kita tersusun, dan sekiranya ada kesempatan, sama ada pihak pengurusan sendiri daripada pihak pengurusan tim COVID-19 ini akan turun ke lapangan mendengar persediaan dan taklimat apa yang telah disediakan, apa yang telah diambil tindakan oleh pihak PKD, oleh pihak pegawai daerah sendiri, oleh pihak OCPD di peringkat lapangan, berkaitan dengan cara untuk kita menangani kes ini. Dengan kata lain, bahawa sekiranya wujud satu-satu kes di negeri Pahang, kita akan cuba tanganinya dengan pantas dan dengan cepat, dan kita kalau boleh tidak mahu ada sebarang penularan tambahan, ada sebarang jangkitan yang biasanya kalau berlaku kes COVID-19 ini, jangkitan tu akan cepat merebak. Jadi kita cuba nak halang penularan itu daripada ia terus merebak ke kawasan-kawasan yang lain. InsyaAllah kita doakan yang terbaik sahaja, dan kita doakan negeri Pahang sentiasa dalam keadaan zon hijau dan tiada kes penambahan kes di sana, bukan sahaja negeri Pahang tetapi seluruh negara. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Zahira Shahli Shah bin Zakaria, Pengarah Keselamatan Negeri Majlis Keselamatan Negara Negeri Pahang. Baiklah, seterusnya saya akan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba untuk mengikuti perkembangan COVID-19 terutamanya dari perspektif Kementerian Kesihatan Malaysia. Bersama saya di talian sekarang Datuk Seri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Datuk Seri. Ya, Waalaikumsalam. Dengar pun Datuk Seri. Jadi kalau kita lihat semalam telah pun dicatatkan sebanyak 1,000 lebih kes baharu, dan juga saya suka melihat kepada peratusan kadar sembuh di Malaysia. Kalau kita lihat minggu lepas daripada 69% dan pada minggu ini telah pun dicatatkan 73%. Jadi dari perspektif Kementerian Kesihatan Malaysia, bagaimana Kementerian Kesihatan Malaysia melihat perkembangan positif ini di Malaysia sekarang? Alhamdulillah, kita menggunakan segala langkah-langkah kesihatan awam dalam menangani COVID. Tujuan utama kita ialah memutuskan ataupun menghentikan penularan wabak COVID-19 dengan melaksanakan PKPB dan setengah tempat. Untuk itu, apa yang dimaklumkan kita dapat imbangkan suasana COVID positif dengan mereka yang dirawat di hospital lebih cepat untuk mereka pulih. Kerana kita perlu lihat bahawa keboleh jangkitan dalam hospital yang dirawat dan juga di komuniti dapat kita asingkan awal. Untuk itu kita akan dapat kadar kesembuhan yang lebih tinggi berbanding sebelum ini. Alhamdulillah, kadar kesembuhan kita dan discharge setakat ini 73.3%.
Jadi kalau kita ada 48,520 kes positif semalam, yang dah sembuh setakat ini 35,606. Walaupun kita masih lagi ada mereka yang ada keboleh jangkitan seramai 12,601 satu negara. Dan juga semalam melalui sidang media Datuk Seri Ismail Sabri mengatakan bahawa ada kemungkinan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini boleh ditamatkan lebih awal jika masyarakat memberi kerjasama dan juga melihat kepada penilaian kes selepas daripada ini. Pandangan Datuk Seri bagaimana? Yang ini kita kena lihat kepada penilaian risiko ya. Dalam approach ataupun cara kesihatan awam, tindakan kita ialah menilai risiko dengan melihat kepada trend ataupun kebolehjangkitan dalam komuniti, dalam mereka yang kontak rapat dan juga mereka yang dapat disiasat di mana dan bila masanya dan ketika kes-kes itu menjangkiti satu komuniti, maka kita akan menilai risiko. Dan pandangan setengah pihak untuk melihat kepada PKPB dapat ditamatkan lebih awal merupakan satu daripada tindakan wajar sekiranya kepatuhan kepada SOP pergerakan dapat dihadkan dan juga kita dapat mengimplementasi segala penguatkuasaan dan mengamal norma baru menjadi mandatory dan kita lakukan sebelum kita dapat vaksin dan setakat ini tiada ubat khusus walaupun kita ada rawatan yang diberikan berpatutan dan boleh menyebabkan kadar kesembuhan itu jadi lebih tinggi berbanding dengan sebelum 2 minggu yang lepas Ya. Datuk Seri, tahniah juga diucapkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia di Sabah. Kalau kita lihat berlakunya penurunan kes dan graf itu semakin landai. Pun begitu, kalau kita lihat di Selangor dan juga wilayah Persekutuan, semalam majoriti kes telah pun dilaporkan di dua negeri ini, yang mana Selangor telah pun dilaporkan sebanyak 151 kes dan juga wilayah Persekutuan sebanyak 392 kes. Kalau kita lihat angka ini merupakan satu angka yang menjadi kebimbangan kepada masyarakat yang terutama yang berada di Lembah Kelang. Ada atau tidak kemungkinan bahawa PKPD dijalankan di dua negeri ini? PKPB atau PKP bersyarat dengan PKPD iaitu diperketat adalah berbeza ya. Di mana PKP bersyarat ni most of the economic sector digunakan dan beberapa sektor sosial kita laksanakan penguatkuasaan terutama sekali yang boleh melibatkan kumpulan-kumpulan risiko tinggi PKPD ialah di mana kalau kes itu meningkat lebih daripada 21 ke atas dan melebihi 40 kes dalam satu masa yang singkat dan juga melebihi jumlah yang kita tidak boleh kawal, maka kita akan implement PKPD iaitu diperketat. Di sinilah kita laksanakan saringan dalam kawasan tersebut, semua sekali kita saring tak kira siapa, dan kita ada kebimbangan kalau ada jangkitan yang tinggi maka kontak-kontak rapat yang mungkin berselera yang mungkin tidak rapat dipesan di kawasan tersebut boleh menularkan COVID-19. Sebab itu PKPB setakat ini yang dilaksanakan dengan menguatkuasakan perintah untuk tidak cross distrik ataupun melintasi daerah atau negeri adalah jalan yang terbaik setakat ini sebelum kita dapat turunkan atau landaikan lengkuk dengan lebih baik setakat ini. Dan pergerakan antara daerah ataupun antara negeri membantu mengawal kawasan hijau daripada dijangkiti kerana kita bimbang sekiranya mereka daripada kawasan merah dijangkiti oleh COVID-19 boleh menular ke kawasan hijau dan kawasan hijau boleh menukar kepada kawasan kuning atau jingga sekiranya perkara tidak dapat dikawal dengan kaedah yang dilaksanakan iaitu PKPB. Dan setakat ini Selangor dan wilayah Persekutuan meningkatkan atau mencatatkan kenaikan, Sabah menurun, dan langkah yang terlaksana iaitu PKPB terusnya membantu dalam menjalankan langkah pencegahan dan kawalan. Dan mana kita dapati pergerakan itu merupakan salah satu cara COVID-19 disebarkan
Dan untuk itu, pergerakan kita khaskan supaya dapat memutuskan rantaian penularan COVID. Baiklah, Datuk Seri, kita sentuh sikit tentang isu pembangunan vaksin di seluruh dunia.